Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dikasihi lagi dihormati pegawai-pegawai masjid, seluruh jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada malam 16 Rabiul Akhir sekali lagi kita dapat beramal dengan amalan yang saleh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memakbulkan doa kita, menerima amalan kita. Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan limpahan kebaikan dan rezeki, diberi kita semua berjaya dunia akhirat, dimatikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk dalam kuliah kita, di mana pada hari ini masih banyak di negara kita kes positif COVID-19 ni. Hari ini mencatatkan kes baru sebanyak 1,472 kes. Paling banyak sekali adalah Selangor. Selangor ada 891 kes. Tapi Terengganu alhamdulillah hari ini tidak ada kes di negeri Terengganu. Allahu Akbar. Semalam saya kuliah di kampung Tanjung Baru, Kuala Berang. Kuala Berang ni positif COVID-19 tak berani mari. Sejak daripada 18.3 sehinggalah sekarang kosong. Jemaah tak pakai pelitup muka. Sekarang pakai pelitup muka mana pula kosong-kosong. Ada benda daripada dulu. Tak? Allah. Tapi kita di kawasan yang padat ni, kawasan yang ada kes, maka kita kena berhati-hati, insya-Allah. Hari ini kita nak baca sifat yang hebat, iaitulah disebut oleh seorang yang bijak, mengatakan kesihatan jasmani terletak pada sedikit makan. Keselamatan roh terletak pada sedikit dosa. Roh kita selamat, sedikit dosa. Dan keselamatan agama terletak pada selawat kepada manusia terbaik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan selamat dari sudut agama kita. Kerana orang yang cinta sayang pada Rasulullah bukan sekadar dia sebut di mulut, tetapi dia kena beramal dengan anggota tubuh badan dia.
dengan ajaran Nabi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hash ayat 18. Surah Al-Hash ni ayat kita baca semua, biasa dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Allahu Akbar. Ayat ini kita biasa dengar. Satu ayat yang mengandungi dua pesanan takwa. Pesanan supaya takut kepada Allah. Apa makna takut kepada Allah? Buat yang Allah perintah, tinggal yang Allah larang. Dua kali diingatkan. Di antara peringatan takwa tu disebut supaya kita perhati bekalan kita untuk hari akhirat. Kerana pada hari kiamat para malaikat, langit, bumi, malam dan siang bersaksi atas apa yang dikerjakan oleh anak Adam. Allahu Akbar. Adakah perbuatannya itu merupakan kebaikan atau kejahatan, ketaatan atau kemaksiatan? Bahkan anggota-anggota badannya pun bersaksi atasnya. Allahu Akbar. Ya, saya berpesan pada diri saya dan diri ahli jemaah sekalian, ya, kita perhati diri kita, sebab di keliling kita ni ada saksi-saksi. Anggota tubuh badan kita pun jadi saksi. Kita muhasabah. Bumi bersaksi atas orang yang beriman dan orang zuhud. Ia berkata, ia menunaikan solat, berpuasa, mengerjakan haji dan berjihad. Bumi ni bersaksi atas orang beriman ni. Orang beriman ni, dia semayang, dia puasa, dia berzakat, dia sedekah, dia pergi haji, dia berjihad. Ni bumi saksi pada orang beriman dan orang yang zuhud ni. Orang mukmin dan orang itu pun sangat berbahagia. Bahagia, ya. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab disaksikan oleh bumi, yang dia pijak tu bahawa dia mendirikan sembahyang, dia buat amalan-amalan yang soleh, dia berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian ia bersaksi atas orang kafir dan ahli maksiat. Ia berkata, dia mengerjakan perbuatan syirik, berzina, minum arak dan memakan makanan haram. Bumi jadi saksi. Orang kafir duduk atas pijak atas dia tu. Ni kakak minum arak. Ni berzina. Ni bunuh orang. Ni gini, ni gini. Ni syirik. Maknanya
Aduhai betapa celakanya dia. Dia tidak dapat membela diri dia dalam penghisapan Zat yang Maha Pengasih. Maknanya bumi kata celaka dia sebab apa? Tak dapat bela diri dia. Sebab bumi menjadi saksi bagaimana kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Allahu Akbar. Orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah. Sebab itulah bila Allah Ta'ala khitab pada kita orang beriman ni, kita kena sahur. Labbaika ya Allah. Kami orang beriman ni, kita sahur. Ya Allah. Apa dia ya Allah? Orang kata apa? Ittaqullah. Aufu bil uqud. Kunu ansarallah. Dan macam-macam ayat ada 88 tempat dalam Al-Quran. Maknanya dengan seluruh anggota badannya. Maknanya orang beriman ni ia takut pada Allah dengan seluruh anggota tubuh badan. Allah, kita muhasabah diri ya. Saya pun sama, saya yang baca lagi dekat lagi, tuan-tuan muslimin muslimat yang mendengar, nak perhati kita muhasabah ya. Sebagaimana dikatakan Al-Faqih Abu Lis bahawa tanda ketakutan kepada Allah itu, tanda ketakutan kepada Allah itu dapat dilihat pada 7 perkara. Tanda ketakutan kita kepada Allah, maknanya kita buat yang Allah perintah, tinggal yang Allah larang, dilihat pada 7 perkara. Di antaranya seperti berikut. Yang pertama, dilihat pada lidahnya. Lidah orang beriman. Lihat kepada lidah orang beriman. Kalau kita orang beriman, lidah kita lah. Kita perhati. Ia mencegahnya dari berkata dusta, mengumpat, memfitnah, menipu, dan daripada perkataan yang tidak berguna. Maknanya lidah orang beriman ni yang takut pada Allah, ia akan apa? Mencegah dirinya daripada bercakap pelawak, dusta, mengumpat, memfitnah, menipu. Lidah cakap ni macam-macam lah. Orang beriman yang takut pada Allah ada benda ni. Dia mencegah lidah dia daripada cakap gini-gini. Sebaliknya ia disibukkan dengan zikir kepada Allah Ta'ala, membaca Al-Quran dan menghafal ilmu. Ingat zikir pada Allah, sebut Allah, baca Quran. Allahu Akbar ya, baca Quran dan menghafal ilmu. Ni lidah orang beriman yang takut pada Allah Ta'ala. Maknanya kita kena mujahadah lawan. Mujahadah diri kita ni supaya apa? Baca Quran ni bagaimana? Melawan. Macam mana? Zikir, ingat Allah Ta'ala macam mana? Kita pergi kerja, tanda kita ingat pada Allah, kita bekerja sungguh-sungguh, tak mencuri masa dan seumpamanya. Mana muhasabah, tidak menipu, tak cakap pelawak. Itu dapat dilihat pada pertama, lidah. Yang kedua, Abu Lis berkata tanda ketakutan kepada Allah itu yang ada pada orang beriman, tengok apa dia? Hatinya. Hati orang beriman, hati itu. Hati itu menyebabkan dia akan mengeluarkan rasa permusuhan, dengki
dan hasad kepada teman dari dalam hatinya. Sifat hasad ada dalam hati orang beriman. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, nikmat yang banyak ni, ya sebenarnya Nabi kata ada musuh-musuh. Sahabat tanya, siapa musuh-musuh ni? Dia kata pendengki-pendengki, penhasad-penhasad. Sebab tu kita kena buang ni. Nikmat-nikmat yang Allah bagi pada kita ni, kita buang sifat hasad dengki pada orang lain. Sebab nikmat yang Allah beri pada kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika sekiranya kamu hitung nikmat yang Allah Ta'ala bagi, la tuhsuha, mudah dapat itu. Orang kaya tak dapat itu, orang miskin tak dapat itu. Walaupun dia miskin sekalipun, nak kira nikmat Allah tak boleh nak kira. Apatah lagi orang kaya. Allahu Akbar. Tapi di sana ada pendeki-pendeki. Tapi orang beriman, hati dia tak ada sifat deki. Tak ada. Kerana sifat deki ni, hasad ni dapat menghapus kebaikan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa dia? Hasad memakan kebaikan seperti api membakar kayu bakar. Allahu Akbar. Bila kita deki ke orang, cuba menghilangkan nikmat yang ada pada orang dengan berbagai-bagai cara, segala kebaikan kita habis. Tersemayang, terpuasa, habis, kena bakar, mana hilang. Sebagaimana apa? Api yang membakar kayu. Allahu Akbar. Hasad termasuk penyakit berbahaya dalam hati. Penyakit-penyakit hati itu tidak dapat diubati kecuali dengan ilmu dan amal. Ilmu. Sebab itulah kita hadir majlis ilmu. Bagi apa? Membersihkan, memantapkan diri kita menjadi orang yang baik dengan amalan-amalan yang soleh. Allah. Inilah comelnya hidup orang yang beriman. Kalau kita boleh buat gini, insya-Allah comel hidup kita. Tak ada hasad dengki ke orang. Tak ada buat khianat ke orang. Tak, hati ni. Yang ketiga, kata Abu Laith, bagaimana tanda ketakutan kepada Allah itu dilihat pada pandangan dia. Pandangan. Allahu Akbar. Ia tidak memandang makanan, minuman, pakaian dan sebagainya yang diharamkan. Hak yang diharamkan dia tak pandang. Tak ada berselera pun. Tak ada pun bercita-cita. Tak pandang pada haram. Sama ada pakaian, makanan, minuman. Pandangannya pun tidak ditujukan kepada keduniaan dengan penuh kecintaan. Ada benda biasa je. Lalu begitu je. Tak ada siapa cinta siapa. Tak. Siapa tinggal akhirat. Hanya cinta pada dunia. Anda tengok, anda melihat. Sebaliknya ia mengarahkan pandangannya kepada sesuatu dengan mengambil pengajaran tanpa memandang sesuatu yang tidak halal baginya. Tidak halal baginya, tak ada, tak ambil. Mengenai hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang memenuhi kedua matanya dengan pandangan yang haram, nescaya pada hari kiamat Allah memenuhi kedua matanya dengan api neraka. Yang haram apa? Aurat. Aurat perempuan ajnabi. Ataupun kita tengok filem-filem porno dan seumpamanya.
Nah, bila kita macam-macam lah. Kita tengok macam-macam berlaku. Budak-budak zaman sekarang ni, Masya Allah. Oleh kerana ni internet ni, ni mudah sangat ni. Nah, kelas online lah ni kan. Lepas dia online dengan guru, dia online di. Macam-macam boleh. Cikgu-cikgu yang mengajar disiplin ni, dia tahulah perangai anak murid dia. Ya? Tahulah. Sama ada mengaji agama tak mengaji agama pun lebih kurang sama je. Dan kena benda ni ajeng lah. Kalau ada benda ni, nak tengok kawan pula orang atom benda Allah. Takut kita tengok suasana Allah. Gak mula lah orang gelepar buat benda tak. Jadi pandangan kena jaga. Allah. Yang keempat kata Abu Laits, bahawa tanda ketakutan kepada Allah itu dapat dilihat pada orang yang beriman pada perutnya. Perut, pada perut. Perut bucik ke perut benda apa? Tak, tengok. Ia tak apa. Ia tidak memasukkan ke dalam perutnya makanan yang haram. Ni orang beriman ni, yang takut pada Allah, dia takkan masukkan dalam perut dia makanan yang haram. Sebab hal itu merupakan dosa besar. Kita makan benda yang haram ni dosa besar. Kita minum minuman hasil curi, haram, dosa. Kita minum minuman yang haram, arak, tak? Ya kira benda apa pun tak? Yang haram, dosa besar. Allahu Akbar. Kita makan harta anak yatim cara zalim, haram. Maknanya orang beriman dia tak menghulurkan dia tidak memasukkan dalam perutnya makanan yang haram. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, apabila satu suap makanan yang haram jatuh ke dalam perut anak Adam, setiap malaikat di langit dan di bumi melaknatnya selama suapan itu berada dalam perutnya. Jika ia mati dalam keadaan itu, tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Nauzubillah. Allahu Akbar. Nah, sebab itulah kita kena muhasabah. Kita sebagai seorang ayah yang mencari nafkah, yang wajib cari nafkah dah, kita dapat hasil, kita bagi kepada isteri dan anak-anak kita, pastikan mereka itu kita dan mereka masuk makanan adalah hasil daripada yang halal. Allah. Sebab bukti tanda ketakutan kita pada Allah, kita jaga makan itu. Jangan bagi masuk dalam perut kita benda yang haram. Jangan masuk dalam perut kita hasil daripada kita tipu orang, khianat, nipu dalam niaga, nipu dalam projek berurusan dan seumpamanya, rasuah. Allahu Akbar. Tapi kalau kita orang beriman, memang kita jaga benda yang seperti ini. Sebab tu yang keempat apa dia? Perut. Perut biar jaga. Bukan masuk perut ni, pengarang ni kata apa? Perut bucik, perut apa? Tak. Kata apa? Jangan masuk dalam ni benda yang haram. Kalau kita masuk benda yang halal dah, tiba-tiba kita diuji dengan kecil manis, darah tinggi dan sebagainya. Itu adalah untuk dihapuskan dosa-dosa. Bukan kerana kita makan yang haram. Tak. Itu diuji oleh Allah Ta'ala. Memang betul kalau kita tengok orang yang sihat-sihat dah, amalan dia apa dia? Kurang makan. Kita yang banyak makan ni lah, kita muhasabah. Dah, lepas tu kena macam-macam kecil manis, darah tinggi. Dah mari benda gini, susah lah kita nak gerak. Kerana kecil manis kena kerak. Darah tinggi stroke.
Macam-macam. Lepas tu kita kena hati-hati dari sudut pemakanan. Macam saya ada pengalaman kan, kena minor stroke belah kanan. Sebab apa? Pemakanan kita tak jaga. Bila kita darah tinggi kan, kita makan benda masin, kita makan benda, jadi bila melampau apa dia? Jadi lembek. Orang kena stroke dia tahu lah, dia takkan berfungsi lah. Dia lembek gini. Apa? Jadi gitu. Kalau kena hot stroke tu memang ada cakap lah. Gitulah. Itu suasana dia. Kena jaga apa makanan. Tapi yang dia masuk di sini apa? Perut jangan kita masuk benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda, kata Abu Lis, tanda ketakutan kepada Allah. Dapat dilihat dalam yang keempat, perut ni. Perut orang beriman. Perut orang beriman, dia tidak memasukkan perutnya makanan yang haram sebab dosa-dosa. Yang kelima, tangannya. Tangan orang beriman. Nampak tanda ketakutan kepada Allah pada tangan dia. Tangan dia apa? Dia tidak menghulurkan tangannya pada sesuatu yang haram. Kenapa? Ikutlah sesuatu yang haram. Rampah orang ke, cederakan orang ke, bunuh orang ke, curi ke, rompok ke, ragut ke. Dalam diri orang beriman tak ada benda ni. Buat benda yang diharamkan, ulur tangan benda yang haram tak ada. Yang buat tangan apa? Benda-benda yang baik. Yang baik tu kenapa? Yang baik tu apa? Ulur tangan untuk sedekah. Ulur tangan untuk tolong orang. Ulur tangan buat kebajikan. Ulur tangan tunjuk benda yang molek. Allahu akbar. Itu tanda ketakutan kepada Allah yang dilihat pada tangan dia. Tangan dia buat benda-benda yang kebaikan, yang dapat pahala. Allahu akbar. Mana ni? Tu anggota tangan. Yang keenam, iaitulah kakinya. Tanda ketakutan kepada Allah itu dapat dilihat pada kakinya. Kaki orang beriman yang takut pada Allah Ta'ala, ia tidak berjalan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Sebaliknya, ia berjalan dalam ketaatan dan keredaannya, serta dalam bergaul dengan para ulama dan orang-orang yang soleh. Kaki dia ada mana? Kaki dia ada di masjid. 5 waktu sehari semalam ada di masjid kaki dia. Macam orang sebutlah bagaimana di masjid tau. Selipar hilang. Jangan hairan benda tu. Yang kita heran apabila selipar kita tak pernah ada di masjid. Lipar hilang tak apalah, tapi jangan lipar tu tak ada di masjid. Orang temu mana lipar kita? Kelak malam. Padang bola, tengok bola, tengok tu. Masjid ada. Orang beriman apa dia? Dia mari ni tempat rumah Allah. Mari sejik, mari surah, mari majlis ilmu. Kaki dia tu, kaki dia gerak ke tempat benda-benda yang dimurkai oleh Allah, benda-benda yang lara. Tapi kaki dia pergi kepada pergi ziarah orang soleh, ziarah orang sakit. Kaki dia pergi mana? Pergi ke masjid. Masya Allah. Kita lah kalau turun daripada rumah setelah berwuduk, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Setiap langkah kita mari ni, Allah angkat darjat kita. Allah gugurkan dosa kita. Allahu akbar. Kemudian kita masuk ke masjid. Ingat, masuk ke masjid, kalau kita mari awal, jangan pilih duduk di bahagian belakang, tapi pilih saf yang pertama. Nabi kata kalau orang tu tahu kelebihan saf yang pertama, nescaya dia akan berebut.
Kalau mengundi, dia sanggup mengundi. Begitu kelebihan sah yang pertama. Bila datang masjid, ingat untuk penghormatan kepada masjid, semayang sunat tahiyatul masjid. Iktikaf, niat iktikaf di masjid. Kemudian sah yang pertama. Kemudian menunggu semayang yang kedua. Macam ni maghrib dan isyak ni, tunggu semayang yang pertama, semayang yang kedua. Ada majlis ilmu, malaikat merantang sakinah, sayap dia. Allahu akbar. Sebab tu kita orang beriman, biar kaki kita ni biar nampak mana? Nampak tempat-tempat yang baik. Ya? Ni jalan ni. Itu tanda dia tidak berjalan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Sebaliknya ia berjalan dalam ketaatan dan keredaannya serta bergaul dengan para ulama dan orang-orang yang soleh. Ni kaki orang beriman. Allahu akbar. Masya-Allah. Patu amat madang kita. Kaki ada molek tapi tak pernah sapa ke masjid. Allahu akbar. Tak ada lah. Kaki molek. Kita tengok dalam video orang atau WhatsApp kan. Orang tu tak ada kaki pun. Molek-molek ada mari sejid mayang. Allah. Hak buta, molek-molek ada mari sejid. Tapi kita yang diberi sehat tubuh badan, kaki comel molek. Penglihatan comel molek tak pernah nampak di rumah Allah Taala. Kena muhasabah lah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut ni. Sebab tu nak jadi orang ni sebab apa? Sebab orang yang takut pada Allah Ta'ala ni, dia akan sebut lepas pada ni balasan dia. Balasan orang ni. Jangan tengoklah. Yang ketujuh, tanda ketakutan kepada Allah itu dapat dilihat pada ketaatannya. Ia menjadikan ketaatannya semata-mata untuk mencari keredaan Allah, serta takut akan riak dan kemunafikan. Apabila melakukan perkara itu, ia termasuk orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Mana buat macam mana? Dia mencari keredaan Allah. Ketaatan ini semata untuk mencari keredaan Allah serta takut akan riak dan kemunafikan. Allah Ta'ala berfirman, wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dan sebaliknya, kesenangan hari akhirat di sisi hukum Tuhanmu adalah khas bagi orang-orang yang bertakwa. Itu tanda orang bertakwa. Dan 7 perkara ni, Masya Allah, dia akan melihat benda ni. Jadi kita sama-sama muhasabah. Allah Ta'ala sebut, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya. Ini kenikmatan, balasan bagi orang yang bertakwa. Allah sediakan bagi mereka. Allah sedia apa? Ni syurga yang mana mengalir beberapa dan taman syurga mata-mata air yang terpancar padanya. Surah Al-Hijr ayat 45. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ditempatkan dalam taman-taman syurga dan nikmat kesenangan yang tidak ada taranya. Surah At-Tur ayat 17. Masya Allah. Ini kelebihan firman Allah Ta'ala, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan ditempatkan di tempat tinggal yang aman sentosa. Allahu Akbar. Seakan-akan Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat mereka diselamatkan dari api neraka. Allahu Akbar. Disebut Allah Ta'ala sebut macam seolah-olah Allah Ta'ala sebut mereka diselamatkan daripada api neraka. Kerana sifat takut yang ada pada mereka, takwa yang ada pada mereka. 7 benda yang kita kena muhasabah. Kita kena tengok, kita kena lihat. Saya berpesan pada diri saya dan ya ahli jemaah sekalian, kita sama-samalah muhasabah ya. Sama-sama kita
melihat benda ni, supaya kita menjadi orang yang beriman, yang takut, yang berharap kepada rahmat Allah dan tidak berputus asa. Kita jangan putus asa. Kalau kita tak molek sebelum ni, Allahu Akbar, kita tak putus asa. Kita bertaubat, kita kembali kepada Allah Ta'ala. Ada orang lepas saya kuliah subuh, jumpa dengan saya, Ustaz, Allah Ustaz, masa dok pecen dulu, tak tahu lah saya dok kena sejik gini ni, pas pecen ni alhamdulillah. Saya syukur sangat pada Allah Ta'ala. Allah bagi mana yang ada. Dia tak putus asa. Dia tak tengok biar pela-pela punuh dah masa belum pecen tu. Pecen biar gitu. Tak ada. Dia tetap berubah. Dia bertaubat, berhijrah. Suasana lah. Malah masa kerja kan sibuk. Bila dah kerja ni, nak sibuk benda apa lagi? Kita orang beriman apa dia? Kaki kita rumah Allah. Usia pecen kita rumah Allah. Kalau kita diberi kesedaran masa belum pecen, alhamdulillah rumah Allah, majlis ilmu, tempat soleh. Kaki kita, pandangan, tangan kita sedekah, tangan kita bantu orang, bantu Allah. Hati kita tak pernah deki. Masa kita tak punya benda yang haram, macam-macam dah. Mana kita muhasabah. Tidak berputus asa, sebagaimana Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Hendaklah seorang yang beriman menyembah Allah, menghentikan segala perbuatan buruknya dan bertaubat kepada Allah. Mana kalau ada kita perbuatan buruk, kita bertaubat kepada Allah. Kita sentiasa muhasabah diri. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Muhasabah diri. Kita masih ada nyawa, ada peluang Allah bagi, kita berusaha bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dikisahkan ketika Nabi Daud alaihi salam duduk di pertapaannya sambil membaca kitab Zabur, tiba-tiba ia melihat seekor cacing berwarna merah di atas tanah. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang Allah kehendaki dengan cacing ini? Latah Allah memperkenankan cacing itu untuk boleh berkata-kata. Cacing itu berkata, wahai Nabi Allah, Tuhanku mengilhamkan kepadaku agar pada setiap siang hari aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar 1000 kali. Allah Ta'ala pun mengilhamkan kepadaku agar pada setiap malam aku mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ya Allah, limpahkan selawat dan salam kepada Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya 1000 kali. Lalu apakah yang kamu ucapkan hingga aku dapat mengambil manfaat daripada kamu? Nabi Daud AS menyesalkan telah meremehkan cacing. Ia takut lantas bertaubat dan bertawakal kepada Allah. Ini diceritakan oleh Imam Al-Ghazali. Bagaimana cacing pun bertasbih, berselawat 1000 kali. Maknanya kita Allahu Akbar jauh lagi. Ketika Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam mengingat kesalahannya, ia jatuh pingsan. Gemetar hatinya boleh didengar sejauh beberapa kilometer. Lalu Allah Ta'ala mengutus Jibril alaihissalam kepadanya. Jibril menemuinya dan berkata, Zat yang maha perkasa menyampaikan salam kepada kamu. Dan dia berkata, tidaklah aku melihat seseorang takut kepada kekasih. Allahu Akbar. Tengok bagaimana kelebihan yang ada pada
nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Ya Jibril, apabila aku mengingat kesalahan dan memikirkan hukumannya, aku sering lupa kepada kekasihku, jawab Ibrahim. Inilah keadaan para nabi, para wali, orang soleh dan orang-orang zuhud. Oleh kerana itu kita renungkan untuk sama-sama kita muhasabah, menjadi orang yang insya-Allah dianugerahkan takwa, dianugerahkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung dalam perkara yang kedua, takut kepada Allah pada bulan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca ni daripada kitab Mukasyafatil Qulub, menyingkap hati menghampiri ilahi, yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, memberi manfaat kepada kita untuk kita sama-sama melihat, supaya kita muhasabah diri kita di zaman yang penuh mencabar, zaman yang menarik kita kepada kelalaian, zaman yang menarik kita kepada dunia, sehingga kadang-kadang kita lupa pada hari akhirat. Sepatutnya ujian yang Allah bagi ni menambahkan kekuatan kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang cintakan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اكشف عنا الوباء والبلاء والفحشاء ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اختم آجالنا بحسن الخاتمة ولا تختم آجالنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wow.